أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. الحمد لله berkahadrat Allah Subhanahu wa taala dalam qada dan qadar, dalam ketentuan dan pelaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi hidup hari ini untuk menikmati nikmat kewujudan dan untuk jadi orang yang mengaku tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan hendaknya kita termasuk golongan orang-orang yang disebut dengan asyakirin, orang yang senantiasa bersyukur. Syukur dalam arti kata meletakkan nikmat itu pada tempat yang betul. Kalau kita jadikan Allah manusia yang jadi hamba kepada Allah, jadilah hamba kepada Allah. Jangan jadi hamba kepada kudrat kita sendiri, hamba kepada ilmu kita sendiri, hamba kepada diri kita sendiri. Jadilah hamba Tuhan. Hamba Tuhan ni macam mana? Bergantung dengan Allah Ta'ala daripada subuh sampai subuh pagi esok. Jangan duk bergantung dengan keupayaan kita, sebab kita bukan ada pun. Segala yang ada dekat kita ni adalah kurniaan Tuhan, bukan harta kita. Daripada ujung rambut sampai ujung kuku kaki kita ni tak ada satu pun yang kita punya. Tak usah kita nak habaq, tak usah kita nak cerita, tak usah nak bagi alasan lah. Tuhan punya. Dia habaq dalam satu ayat yang mudah sangat untuk kita faham. Tapi faham kita pada ayat ni biasanya untuk orang mati. Kita sebut ayat ni bila ada kematian. Tak ada kematian, ayat ni macam tak ada guna. Kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kamu datang dan kepada Allah lah kamu kembali. Dia abang daripada dia. Dia tak abang daripada tempat lain. Semua main dari dia. Untungnya kita datang sebagai seorang manusia, tak datang sebagai seekor kambing. Kita tak datang sebagai seekor lembu. Kita datang sebagai seorang manusia. Pun beruntung juga kerana didatangkan sebagai seorang manusia yang beriman. Kita tak datang sebagai seorang Yahudi yang kafir. Kita tak dilahirkan sebagai seorang Nasrani yang kafir. Dan kita tak dilahirkan sebagai seorang Majusi yang kafir. Jadi kita untung. Dalam takdir kita mendapat yang ditentukan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita sambung Al-Hikam syarah yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Ahmad Muhyiddin Ibnu Athaillah dalam terjemahan Al-Hikam tentang pergantungan, pengharapan dan tentang rasa
yang tinggi terhadap Allah, sehingga hilang keraguan pada diri. Apabila suatu perkara berlaku, kita tak mudah jadi orang yang cepat putus harapan. Sebut dia, la yushakkikannaka fil wa'd adamu wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanu bi alla yakuna dhalik qadhan fil basiratika wa ikhmadan li nuril sariratika. Kata dia, jangan sampai meragukan kamu terhadap janji Allah. Tuhan kata, hang sabar atas dunia ni dengan sedikit kepayahan hidup yang aku tentukan bagi kamu. Maka sekiranya kamu sabar, jangan ragu-ragu terhadap janjiku untuk kubalas kamu dengan balasan yang baik di akhirat kelak. Jadi tak meragukan kita dengan janji Tuhan. Apabila kita jadi manusia yang baik atas dunia ni, maka di akhirat esok Allah Ta'ala pasti akan memberi yang baik bagi kita. Namun haruslah kita bertahan, harus kita duduk dalam tingkat as-sabirin yang betul dengan apa yang ditakdirkan Allah. Sebab hidup tak seindah yang diucap. Sebab untuk menjadi hamba yang dapat menikmati nikmat baik di akhirat, di dunia dia terpaksa bertahan dengan perkara-perkara besar. Sebab Nabi sebut benda ni. Nabi kata, barang siapa yang menyintai aku, barang siapa yang menyintai Allah, dan barang siapa yang menyintai agama, bersiap untuk menghadapi risiko. Ya, abang kita. Jadi kita kena sabar. Dan jangan bimbang, risiko yang kita dapat balasannya tersangat besar. Jadi hari ini risiko apa kita sebagai seorang Muslim? Nak menjayakan semua program-program Muslim kita, sembahyang, nak keluar zakat, semua ni kena sabar. Kalau tak sabar tuan-tuan, pakai tak buat. Dalam bersabar pun berkenjah-kenjah tak buat. Jadi kita mengharapkan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang tak meragui janji dia. Kerana tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikan, kita tunggu tak dapat pun. Kata nak sabar, kata suruh sabar, dah sabar, tengok macam tu juga, makin teruk nampak. Namun jangan cepat jadi orang-orang kafir, putus harapan dengan janji Tuhan. Sebab tu kita ada doa. Doa menjadikan manusia hilang rasa putus harapan. Walaupun payah, walaupun susah, kita tahu Tuhan Maha Kaya. Dia menentukan apa yang perlu bagi kita di saat Dia yang mau, di waktu Dia yang mau, bukan waktu kita mau. Jadi kena jadi orang yang tak hilang pegangan teguh kepada Allah, walaupun apa yang dijanjikan masih belum terlaksana. Meskipun telah tertentu tiba masanya, supaya tidak menyalahi pandangan mata hatimu atau memadam nur cahaya batin. Tak jadi orang yang hilang keimanan apabila meragui janji Allah. Kita, Tuhan kata, kamu bagi satu, aku ganti 10. Duk bagi satu, duk hilang lagi banyak. 10 tak payah pun. Kan? Susah hati, tak mau bagi dah kan. Kerja duk bagi, ya dapat balik dah. Ni duk bagi dia jawab pelan. Hak tu sedekah, malas nak bagi. Pasal apa? Janji Tuhan tak percaya betul. Sabarlah, sabar. Takkan Tuhan nak buat kot. Dia buat. Sebab dulu kita pun ada, dia buat bagi ada. Takkan setelah ada, dia tak nak buat bagi tak ada, dia tak nak buat bagi ada. Apa yang kita takut tentang Tuhan? Apa yang kita risau? Apa yang kita jadi orang yang cepat jadi roblah? Sedangkan kita tahu, kita dicipta dengan tak ada apa. Dan mati kita pun dalam keadaan tak ada apa. Semua yang ada ketika ni, dan sebelum ni, dan sesudah ni, adalah hak mutlak milik Allah Ta'ala. Kenapa kita nak risau dengan hak orang yang benda? Kita hanya menikmati saja. Kalau dia bagi sikit, mujurlah bagi juga. Ada yang dia tak bagi langsung. Kalau dia bagi banyak pun, kalau dia nak karamkan kita dalam banyak, dia nak rosakkan kita dalam banyak, nak buat apa? Tetapi yang pastinya, kita tak cepat hoplah. Tak dapatnya mula nak hoplah. Aku dah baca Yasin 7 kali ke 8 kali. Tak jadi lah. Kalau Yasin boleh menukar, baik baca Yasin dia tak buat apa. Kalau Yasin yang boleh menukar segala apa yang kita mau, hari-hari baca Yasin. Tu sah dia buat apa. Tuhan kata baca jangan ubah kerja aku tak kira lah, aku nak pergi aku pergilah, aku tak mau pergi, hang perlu dia buat. Pasal hang bukan ada apa.
Hang milik aku, dan apa yang hang buat milik aku. Hang abuk pun tak ada. Apa benda pun tak ada. Aku bagi tumpang sah. Tangan dia bagi tumpang. Dia punya, bukan kita punya. Hak dia mutlak. Kalau kita punya, kita tak tahu nak susun. Tapi pasal dia punya, dia susun dengan kepandaian. Dia susun anggota kita bagi sempurna, menunjukkan sifat besar dia. Kita susun ikut kehendak kita. Dia buat berapa anggota penting? No? Anggota penting di tubuh yang betul-betul taat dekat dia ni berapa? Ada 17. 17 ni lah dok menyatakan dia Tuhan. No? Tapi kita tak ikut serta, hati tegang. Kita tak ikut serta macam anggota ni. Tapi anggota ikut hati, anggota rosak. No? Mari dia abang, tuan-tuan. Telinga kanan satu. Ni yang patut kat dia. Mata kanan 2. Mata kiri 3. Telinga kiri 4. Sembahyang zuhur ada berapa rakaat? Ada 4 rakaat. Hidung belah kanan, lubang hidung kanan 1. Lubang hidung kiri 2. Mulut 3. Ada berapa sembahyang maghrib? Ada 3. Dada kanan 1. Dada kiri 1. Ada berapa sembahyang subuh? Ada 2. Tangan kanan 2. Lengan dan tangan bau. Tangan kiri 2. Lengan dan tangan bau. Ada 4. Ada sembahyang apa 4 rakaat? Asam. Paha kiri dengan betis 2. Paha kanan dengan betis 2. Jadi berapa? 4. Ada berapa sembahyang isyak? 4 anggota ni tak ada yang duk bantah nafsu. Kita ada nganga. Kita bukan ambil tahu. Kita duk kira kita tak tahu kalau Tuhan cipta benda ni untuk taat. Tetapi kita pegang dengan nafsu, kita bantah. Dan semua keperluan anggota-anggota ni telah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Kita saja yang tak percaya. Dia bagi benda dah untuk tangan sentuh. Dia bagi benda dah untuk mata lihat. Dan dia bagi benda dah untuk telinga dengar. Dan dia tak cipta benda-benda ni semua dalam keadaan jahat. Yang dia cipta jahat ni jin saja. Manusia kesemuanya dia cipta baik. Manusia gatai nak jadi jahat. Ambil perangai jin, buat perangai jahat. Ketika dia perangai jahat, dia bukan manusia. Dia adalah jin. Jadi jangan duk oblah. Tuhan janji, Tuhan Maha Kaya. Takkan dia janji dia tak nak tunaikan apa yang dia janji. Yang duk jadi pembohong besar ni kita. Janji lu boleh, buat lu boleh. Janji dengan Tuhan dulu. Di alam roh Tuhan bertanya dulu kat semua Alastu bi rabbikum? Adakah aku ni Tuhan kamu? Qalu, berkatalah mereka, bala, bahkan engkaulah Tuhan. Syahidna, kami menjadi saksi. Hari ini kalau boleh berjalan, rasa berjalan dengan Tuhan bagi kau, rasa berjalan sendiri. Hari ini kalau boleh melihat, rasa melihat dengan Tuhan kau, rasa melihat dengan mata. Semua muhung daripada pagi sampai malam. Lepas tu semayang pun tak betul lagi. Baru nak lepas tanggungjawab kunun-kununnya kita Muslim. Kita tak tahu kita terhutang dengan Tuhan cukup banyak ni. Jaga. Esok Tuhan tuntut satu-satu kat kita di akhirat. Muntah tuan-tuan. Layak mau dah buat-buat tu. Dia pelas lah, dia tak peduli. Orang Pulau Pinang, orang Kedah lah. Dia lanyak semacam Pasal apa? Hang muhung aku. Atas dunia hang mengaku kata aku Tuhan, tetapi pelaksanaan hang bergantung dengan benda lain. Hang lebih kejam kerana hang bergantung dengan keupayaan diri hang. Sedangkan apa yang ada pada diri hang adalah hak milik aku. No? Agak-agak nak bayar hutang ni esok macam mana? Tak apalah, hari ni nak naik buruk buat. Ada apa? Esok pada mahsyar tu. Tak apa di sini hak tak mau pergi pada mahsyar, cuba angkat tangan. Semua tak mau pergi tapi terpaksa ke Nabi. Suka tak suka ke Nabi. Dan dulu masa mai di dunia ni kenal Allah Ta'ala. Nak balik di pada mahsyar esok tak kenal. Kita nak buat lagu mana keadaan ni? Tuan-tuan abang. Mai dulu kenal Tuhan. Kita kenal dia. Kita tahu dia lagu mana. Hari ni Allah Ta'ala bagi jasad. Allah Ta'ala bagi akal. Bagi hati. Bagi syahwat. Bagi nafsu. Kita tak kenal Allah Ta'ala dia lagu mana. Esok kita nak mengadap nak jumpa dia lagu mana. Tak dan boleh kat dia. Boleh dekat muka nakir. Dia tanya soalan satu je. Semua ni standby nak jawab soalan ni. Ma rabbuka? Siapa Tuhan kamu?
Jawablah tuan-tuan. Tanya siapa governor kita boleh abang. Tanya siapa agung kita boleh abang. Tanya siapa Tuhan kamu, gagap, tunggu masa akan sampai. Kalau di dunia ni kita asyik memikirkan tentang dunia, fikir tentang diri, fikir tentang kehidupan, terlupa nak fikir tentang pencipta alam. Tuan-tuan, tunggulah musibah akan sampai. Nah, harap-harap kita tak kena. Harap saja tak boleh jadi. Dia kena ambil tahu. Duk harap saja, ramai orang berharap, tapi tak selamat tuan-tuan. Orang bukan Islam pun harap yang sama juga, tak selamat. Kita kena harap dengan usaha dan dengan kesungguhan mencari dan mendekati serta mengenal Allah Ta'ala. Kalau tidak, kompom, bubui. No. Sorry kasar sikit. Tak boleh nak cakap elok. Ni cakap elok, tak pakai. Tok Khatib cakap lagi lama, tak pakai. Dia buat tak tahu hari ni pun Tok Khatib cakap juga, Ittaqullah. Agak ajak bawah tu. Ajak Mufisal. Tu, Ittaqullah ada tu ajak bawah. Rukun khutbah. Bukan main-main. Kena sebut Ittaqullah. Faham tak faham, dia kena sebut Ittaqullah. Kita faham Ittaqullah tu apa dia? Dengar jemaat, dia minggu. Dia minggu Tok Khatib mesti baca Ittaqullah. Gagah Tok Khatib tak rendam, tak bagi dia rendam. Dia sebut Ittaqullah, ngak sembahyang jemaat habis. Dia minggu dulu tu. Saya baca khutbah, saya tahu ngak nak sembahyang jemaat. Tuan-tuan, saya tanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pergi Isra, dia pergi Mi'raj, dia pergi Mustawa, dia pergi Sidratul Muntaha, dia pergi ambil apa? Dia pergi ambil solat. Berapa waktu? 5 waktu. Saya nak tanya tuan-tuan, solat jemaah dia pergi ambil tak? Nabi pergi ambil dah solat jemaah? Tak cerita kan? Tak cerita buat apa? Suruh minta. Jadi, tak mau cerita lagi tu. Bagi tuan-tuan sakit hati tu baru nak cerita. Dia kata, tak keluar kita pernah nampak dari depan tangga tu. Dah. Kaedah cerita ilmu macam ni, bukan boleh cerita. Aduh, saya lagi otak pergi lain. Dengar ilmu ni, dengar ustaz ni 10 tahun dah, perangai dia macam tu. Tak kenal pun siapa kita. No. Supaya tidak menyalahi pandangan mata hatimu atau memadamkan cahaya batin, iaitu memadamkan cahaya iman kerana khawatir ragu-ragu terhadap janji-janji Allah. Manusia sebagai hamba tidak mengetahui bilakah Allah akan menurunkan kurnia rahmatnya, kita tak tahu. Sehingga manusia jika melihat tanda-tandanya, ia menduga, mengira mungkin telah tiba saatnya, mungkin sampai dah masa dia. Tapi tetap padahal bagi Allah belum memenuhi syarat, belum memenuhi semua syarat yang dikehendakinya. Aku tak bagi selagi hang tak duduk pada syarat yang betul. Syarat untuk kita nak dapat apa yang Tuhan nak bagi kepada dia, mesti dalam keadaan fakir. Siapa tak duduk dalam keadaan fakir, tak dapat apa yang dia teringin, dosa besar. Dan kesemua amalan rukun Islam yang 5 ni adalah pada nak menyatakan kita ni fakir. Pertama, mengucap kalimah syahadah. Nak habaq kata kita tak ada siapa, yang ada Allah. Tu, kefakiran kita dalam ucapan kalam. Syarat pertama, kena ucap kata tak ada siapa-siapa pun atas alam ni melainkan engkau. Wujud kita pun tak ada. Wujud kita hanya zahir di balik wujud Tuhan. Kita sendiri itu yang tidak wujud. Kedua, solat. Nak menyatakan bahawa kita adalah yang lemah dan yang rendah dan yang hina, sehingga kita sujud, letak kepala atas tempat yang hina ni sehari semalam 34 kali. Daripada 17 rakaat kita semayang yang fardu. Letak kepala atas tanah, nak abang fakir. Dalam semua rukun sembahyang ada 13 rukun sembahyang. Daripada 13 rukun tu semuanya buat sekali. Berdiri betul sekali, 1 rakaat. Niat 1 rakaat sekali. Takbiratul ihram sekali. Fatihah sekali. Rokok sekali, i'tidal sekali, sujud pun sekali. Tak, sujud 2 kali. Duduk dalam sujud sekali, duduk antara 2 sujud sekali, duduk dalam tahiyat pun sekali, baca tahiyat sekali, bagi salam pun sekali, tertib pun sekali. Tapi sujud kena 2 kali. Tu tanda dia fakir. Kita tunduk 2 kali.
Pertama, tunduk kenai. Kedua, tunduk kerana mengaku. Ketiga, kita puasa. Nak habaq kata, kita tak punya apa-apa pun. Kita adalah manusia fakir. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak ada makan, tak ada minum, tak ada syahwat, tak ada apa. Selama 15 jam, kita mengaku kita fakir. Keempat, kita buat keluar zakat. Kerana kita kefakiran pada harta, bukan hak milik. Yang kita kandung adalah hak milik orang. Kita kena bagi dekat orang. Nak abang kata kita tak punya apa-apa. Yang kelima, pergi haji. Nak abang kata kita adalah fitrah. Nak bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan asal kejadian kita fitrah. Sehingga pergi buat haji, suka tak suka, semua ahli-ahli yang nak buat haji kena pakai pakaian fakir. Tak boleh pakai pakaian ni. Siapa pakai pakaian ni, tak sah dia punya haji dan umrah. Tuan-tuan tengok, nak letak kita kefakiran, nak suruh kita jadi fakir, barulah kita boleh dapat apa yang kita mau. Kalau duk berlagak macam kita ni, taubat lahum, tak nak dapat. Duk mimpi ya. Apa kata? Habis nak buat macam mana? Buat perangai tak ada, jangan duk buat perangai ada. Buat perangai tak ada ni akan jadi susah, menyebabkan bergantung harap yang mutlak kepada Allah. Tuhan, jangan ambil benda hang bagi kat aku, hang ambil balik pukul. Selalu doa dalam keadaan rendah. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku ketiadaan melainkan dengan pemberian-Mu. Ya Allah, berilah yang terbaik bagiku. Tak ada. Kita ni habaq lagu tu, pegang tak? Kereta besar, rumah besar, anak-anak ramai, bini pun berlambak kan? Getah lambeng pun ada, duit pun kenyah. Lepas tu minta doa, macam tak peduli. Nak bagi-bagi, tak orang bagi sudah. Belakang rumah aku pun banyak. Tuhan kata, melagak dengan aku. Hang tunggu, hang nak tengok lagi tinggi gandang tu. Esok aku cabut balik semua yang ada dekat hang, baru hang cai, baru hang tahu hang siapa. Lah ni hang duk act dengan aku, ikut sekarang. Pasal apa? Aku tak akan ditanya apa yang aku buat, tapi hang akan ditanya apa yang hang buat. Pusing-pusing kita yang kena. Tahu. Maka bila tidak terjadi apa yang telah dikira-kira itu, hendaknya tiada ragu terhadap kebenaran janji Allah. Sebagaimana yang terjadi dalam Sulh Hudaybiyah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan impiannya kepada sahabat. Impian apa? Cerita dekat sahabat Madinah. Aku mimpi boleh mimpi Mekah, masuk Mekah dapat buat ibadah umrah. 3 kali Nabi mimpi. Betul dah, mesti betul dah. Jom kita pergi ramai-ramai. Dia daripada Mekah, daripada Madinah berjalan mai sampai dekat Hudaybiyah. Hudaybiyah ni persempadanan tanah haram dan tanah halal. Duduk situ lah. Jadi semua orang seronok dah pasal boleh pergi Mekah. Nabi dah tak balik lama dah kampung. Lepas tu dapat pergi seronok kerana Allah Ta'ala ajukan benda yang baik untuk dia. Bagi tahu kat sahabat bila Nabi habaq kita boleh buat umrah, Allahu Akbar, seronok pakai pergi. Sampai di Hudaybiyah kena tunggu lah pasal apa? Itu sepadan. Nak masuk pergi kena tanya dulu. Walhal Mekah ni tempat kelahiran Rasulullah. Tapi adab kemuliaan Nabi ni, walaupun tempat dia masuk, tanya orang dulu. Kalau kita masuk kampung tanya-tanya apa, ni kampung aku, mana cakap banyak apa, aku anak di sini. Nabi dah duduk dulu, bincang. Kemudian dia cerita. Sehingga mereka mengira pada tahun itu mereka dapat masuk ke Mekah dan melaksanakan ibadah umrah dengan aman sejahtera. Iaitu mimpi yang terjadi pada Nabi SAW yang tersebut dalam surah Al-Kahfi ayat 27. Sesungguhnya ketika gagal tujuan umrah kerana ditolak oleh bangsa Quraisy, perjanjian Hudaybiyah ni perjanjian yang orang Quraisy, kafir Quraisy buat dengan Rasulullah. Perjanjian berat sebenar, perjanjian tak betul kan. Antara perjanjiannya yang tak betul ni, dia sebut dalam tu apabila orang-orang Quraisy masuk di belah Rasulullah, Rasulullah kena hantar balik. Apabila orang-orang Islam lari daripada itu masuk di belah Quraisy, boleh hantar. Macam mana macam tu? Gagal, mereka tak bagi masuk, tak bagi buat ibadah umrah. Dan terjadi tanda tangan, iaitu Sulh Hudaybiyah, yang oleh Umar radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya dianggap sangat mengecewakan.
Maka ketika Umar radhiyallahu anhu mengajukan beberapa pertanyaan, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku hamba Allah dan utusannya, dan Allah tidak akan mengabaikan aku." Nampak ketetapan kuat semangatnya. Tuhan tak nak mohon, cuma hamba kena sabar. Nabi sendiri tu 3 kali mimpi ni isyarat baik lah. Nabi sendiri Tuhan kata lagu tu, buat lagu tu dekat dia. Dia masih kata, Tuhan tak nak bohong dengan apa yang dia buat. Tuhan maha benar. Yang akhirnya dia masuk surga Mekah dan dia takluk Mekah. Cerita dalam Futuhul Makkiyah. Dia takluk Mekah, dia dapat balik Mekah, dan ibadah haji dibuat dengan sempurna. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 214, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mattana nasrullahi ala inna nasrallahi qarib. Artinya dalam menghadapi ujian Allah, sehingga Rasulullah SAW dan para sahabat yang percaya kepadanya sama-sama berkata, bilakah tibanya bantuan, yakni pertolongan Allah? Ingatlah, kata Allah, sesungguhnya bantuan pertolongan Allah telah hampir tiba, yakni cukup dekat. Jangan usah hati, jangan cepat kecewa, jangan cepat jadi orang putus harapan. Yang kecewa, yang putus harapan ni, yang al-kafiri, orang-orang kafir saja. Orang Islam tak ada putus harapan. Sebab itu senjata orang Islam adalah doa. Doa adalah alat untuk tak mau kecewa. Bukan alat ubah, alat tak mau kecewa. Doa kalau ubah, apa jadi? Masjid ni tak cukup lah orang Pulau Pinang main semayang penuh. Pasal semua boleh doa, bagi semua orang boleh main semayang, kan? Kena buat lagi, tambah 2 kali ni lagi. Okay. Tapi pasal doa pun Tuhan kata hang doa lah. Kerja doa kerja hang, kerja bagi kerja aku. Kita doa Tuhan tak bagi pun patutlah dosa berluri, kan? Nak compare dengan dosa kita, nak bagi mustajab doa pakai tak ada harapan lah. Tak apalah, faham lah memang kita Tuhan tak bagi sebab kita punya dosa banyak. Rasulullah tak ada dosa, doa Tuhan tak bagi. Rasulullah doa dekat 3 orang penting lah hidup dia. Abu Jahal, Abu Talib, Abdul Muttalib. 3 ni sangat-sangat penting bagi dia. Seorang Tuhan tak terima doa dia. 3 tak jadi Islam. Kalau Nabi hak macam tu punya maksud mulut, hak macam tu punya mulia hati, macam tu punya bersih jiwa, masih lagi Tuhan tak bagi. Ni hak cara cak ayam yang kita ni, bila dia nak bagi, kan? Tapi kalau tak bagi, takkan nak kecewa kot. Susahlah, dia tak bagi hari ni, dia bagi dekat nak mati besok. Tunggulah. Orang mati payah, kita mati senang. Hak tu dia tolak, hak tu diganti dengan doa ni. Orang mati melupuk-lupuk, kita tak melupuk, balik senang. Tak ada duk risau, tak ada muka perit, tak ada muka payah. Kembali kepada Allah dengan penuh keredaan. Dia ganti dengan doa apa? Doa hang aku tak bagi dulu, hak ni lah aku nak bagi hang. Aku nak bagi hang mati dalam husnul khatimah. Hang mati seorang yang beriman. Aku nak hang mati mulia. Kan ke bagus? Tengah-tengah ambil air semayang peluk masuk dalam kolam, mati ni. Dia kata mati ni benar. Mati di Masjid Negeri. Tak akan sedap sikit ni. Daripada mati menerak kota jalan tu orang. Dia kata jatuh dalam kolam mana? Kolam masjid. Tak apalah, masjid mana? Masjid Negeri. Sedap nak bunyi pun. Takkan saja saya nak renang dalam kolam tu, kan? Tapi kalau mati di hospital belum tentu baik. Mati di sini dah tahu lah. Pasal pada masuk kolam nak ambil air semayang, kena stroke, masuk langsung tak ada nak pakai scuba buku ini, kan? Tapi orang kata lah mati mulia. Orang sebut mati mulia. Mati macam Mona Fandi tu, kena gantung pasal bunuh orang. Berapa keturunan nak sebut dia jahat dekat abang kan? Berapa keturunan dia? Bukan kita ni, keturunan dia sendiri nak sebut dia jahat. Berapa keturunan? Mau 7-8 keturunan. Tok Nek aku dulu hang tahu kadang orang. Jadi anak darah pun nak masuk Pinang pun takut. Tok Nek dia kata dia ni gaji dia dia belah dia nak. Mau bagi orang kan. Gila ustaz. Gila biar hang kita Islam. Jadi kita jangan cepat jadi orang kecewa bila apa yang kita harapkan Tuhan tak bagi. Sebab apa? Tuhan suka menguji. Yang ini menaik taraf iman kita dengan kesabaran. Saja dia tak mau bagi, nak suruh kita bertambah beriman. Yang tu saja. Sebab kalau dia nak bagi, tak payah dengan doa pun dia bagi. Cuma
Cuma dia nak bagi kita bertambah baik iman kita. No? Okey, habis yang ketujuh. Yang ke-8. Apabila Tuhan membukakan, apabila Allah Ta'ala membukakan bagimu suatu jalan untuk makrifah, kenal. Tuan-tuan tahu kenal? Kenal ni elemen jiwa yang boleh mewujudkan rasa. Jadi apabila Tuhan buka nak bagi kenal, lagu mana kenal ni? Macam ni. Saya nak beritahu tentang kenal tu, dia punya faedah tu macam mana. Saya kata, tuan-tuan tunggu Ustaz, saya nak ambil benda, nak tunjuk kat tuan-tuan. Tuan kata, tunggu benda apa pula Ustaz? Saya nak cakap banyak, tunggu Ustaz. Saya turun pergi di bawah, ambil lah kereta saya, buat main raga. Cantik. Raga dengan color-color semua. Main letak atas ni. Tuan-tuan tentu bertanya, apa adalah raga Ustaz? Mainlah dekat kalau nak tengok. Abang lah, tak pergi cakap lah kalau tak main dekat. Main dekat. Saya tak buka raga lagi, tuan-tuan mesti bertanya macam, apa adalah raga? Buka raga, keluar ulang turun selah. Tuan-tuan nak tunggu kan nak lambung? Saya tak tanya tu ya. Tuan-tuan nak tunggu tadi kan nak undang sikit? Taubat lahum undang. Pasal apa? Pasal tuan-tuan kenal kata tu ulang tudung selah. Tuan-tuan tahu, ulang tudung selah ni kalau dia patut boleh tahan berapa lama? 8 langkah ya. Apa? Jadi kerana kenal tu ulang tudung selah, walaupun saya kata dia tak bisa, cerita lain. Cerita ulang ni kalau dia buat lagi tak boleh mudah. Kan? Lah ni undang tu. Akibat kenal timbul rasa takut. Budak-budak umur 2 tahun, dia tengok raga macam tu, buka, keluar ulang, dia tak lari lagi. Pasal dia tak kenal. Kerana tak kenal lah, Tok Bilal punya renggah. Hai Allah, sadah, selok Tok Bilal. Telan mikrofon habis dah. Tak main. Dia boleh tanya, tadi cantiknya lagu main dah. Mana pergi orang tua tu? Habis tengok ambulan main dah. Kan? Bawa Tok Bilal dengan wire luang sekerat, mikrofon dalam perut, telan dah mikrofon. Dia tak main lagi. Pasal apa? Dia bukan kenal siapa dia panggil. Yang dia kenal Tok Bilal. Dia terlupa kata di balik seorang Tok Bilal itu ada rahmat kebesaran Allah. Dia lupa yang panggil dia Tuhan. Pasal dia tak kenal. Tak kenal tu bila bagi tabung bos ringgit ya. Pasal nampak tabung dia ada kenal dia aku. Main tabung bos ringgit. Nak seluk, nak ambil RM1, terambil 10. Allah. Macam mana? Nak bubuh minyak motor buyuk. Tak bubuh, kawan mulut jahat duduk sebelah. Kawan nanti kata 10. Kaya gila. Wahai bukan nak bubuh. Bubuh balik dalam poket kawan tu. Buat keluar simpan beli tu. Bubuh juga, bubuh kerana takut kawan kata. Kalau orang yang kenal, Tuhan suruh bagi tu. Bagilah, besok dia gantilah kita. Kalau dia tak ganti pun tak apa, dia bagi kita banyak dah. Tak ada hal tu, saya tak kenal. Tuan-tuan, kalau ayah suruh basuh kereta, kita boleh basuh pasal ayah suruh. Tapi kalau orang lain suruh, kita tak boleh basuh pasal kita tak kenal orang. No. Tuan-tuan naik kereta Merc, kompresor. No. 200. Okey, tu 200 beraya kan. Naik atas highway, speed limit berapa? 110. Merc tu nak lari 110 lah. Merc ni biasa punya 13 biasa. Kan? Sedap 15. Beli Merc naik 110, baik beli kat Chai. Lari 110 orang. Honda Wave pun lari 110. Naik 105. Pederas atas highway. Dia cukup kenal. 1 kilometer dia duduk, dia nampak ada kereta lampu biru atas bumbung. Dia kenal dah kereta apa. Kita kalau tengok kereta dari jauh lampu biru atas bumbung ni kereta apa? Polis, JPJ, custom. Tengok lampu biru daripada 105 jadi berapa? Jadi 110. Kenal lampu ya, tak tengok tuan ni. Pergi dekat, rupanya kereta plus. Kena burung dengan plus padam. Dia pakai lampu biru tak? Dia pakai lampu biru tapi dia ada lampu oren. Lampu oren dia terpegang. Pakai lampu biru. Dia kata pelah ni yang betul-betul bagi aku penat ke. Tekan lah. Tekan 2 km ada pagar warna merah putih, lampu biru dia ada pagar. Dia tahu tak apa dia? Dia tahu dah roadblock.
Dia tahu dah roadblock, dia kenal dah. Masa tu kalau dia lari 15 jadi satu bawah. Kerana dia nampak lampu je. Sampai-sampai dekat dia nampak baju putih, seluar hitam, ada line tepi. Dia tahu dah apa dia. Dia tahu lah trafik, polis trafik. Lepas tu hadut tengah-tengah tu 3 paku. Dia tahu 3 paku ni sebab dia. Pegawai. Dia pun standby. Pegawai tu pun dia tahu yang main tu mes, bukan Datsun 120Y. Yang main tu mes. Dia pun tahu hak main ni mesti kemas. Dia tengok pula plate number tu Putrajaya 2. Dia tahu dah kereta apa. Dia pun kenal. Kereta orang besar ni kan. Dia pun nak pergi check, duduk standby lah. Takut lagi kena orang besar-besar bungkui dah. Berhenti kereta tu, cermin gelap. Dia berani retuk. Dia berani retuk kereta tu kuat. Cik, pasien tak nampak lagi orang dalam tu. Cik, buka cermin. Ya tuan, cik lain drive. Saya tak perasan pula. Dia siap tunjuk bukti. Ni kami dapat track cik pelajuan tadi 15. Menggambar cantik dengan duk senyum dengan tadi pinggang tak pakai kan. Dia tunjuk. Kita settle. Oh, minta maaf. Ni bab rasuah tak boleh cik, salah. Saya nak cepat ni. Minta maaf cik, cepat-cepat pun kita ada undang. Tu salah. Ada hal ni. Saya lah kata masa tu. Ambil IC bagi. Lesen tu tertulis nama Muhammad Hizam bin Ismail. Datuk Ismail kan Tan Sri tulis. Tan Sri kan? Tan Sri Ismail kan? Terusah. Tak nampak hebat sangat. Buka-buka Muhammad Hizam bin Najib Razak. Dia tahu tak anak siapa? Dia tahu kan? Anak Perdana Menteri. Tuan-tuan agak-agak dia tahu kata Muhammad Hizam bin Najib Razak ni, dia tahu kata anak Perdana Menteri. Agak-agak tuan-tuan dia nak saman. Dia kenal. Dia takkan saman. Dia baca kalau aku saman, dia bawa pergi dekat pak dia telefon ketua polis, dia hantar aku pergi Sabah, buta ya. Betul saman. Naik pelan-pelan je. Nampak apa nak kenal? Itu kenal. Itu baru Perdana Menteri. Belum mai Allah Ta'ala lagi. Belum Tuhan lagi. Tapi malamnya kita tak boleh kenal Allah Ta'ala macam kita kenal Perdana Menteri. Ini masalah dia. Kita tak boleh kenal Tuhan tu. Macam mana kata tak boleh kenal Tuhan? Dalam semayang kita buat bagi nak cepat-cepat habis. Kita tak ada dalam semayang pada nak menyatakan kebesaran Allah. Kita duk kira nak bagi habis 4 rakaat tu. Cepat-cepat habis. Nampak sangat tak kenal. Maka Tuhan sendiri kata, apabila Allah Ta'ala bukakan bagimu suatu jalan untuk makrifah, maka jangan menghiraukan soal amalmu yang masih sedikit. Jangan ukur dengan ibadat kita. Bila Tuhan nak bagi, dia akan kira banyak sikit. Dia nak bagi, dia bagi ya. Dia bukan pilih bulu, bukan pilih kulit. Dia berasa nak bagi, siapa-siapa pun dia bagi. Kalau ikut dengan logik, Islam ni ada dekat orang-orang tertentu. Islam ada pada orang Melayu. Islam ada pada orang Arab. Ustaz Ravi tak boleh jadi qari yang hebat. Pasal dia bukan orang Melayu dan dia bukan orang Arab. Tapi tengok Ustaz Ravi tu baca Quran, kita bukan tak. Tengok hak Tuhan nak bagi. Dengan lidah dia macam spring ni, dia boleh baca tajwid, kita bukanlah. Kita pun tak boleh baca tajwid macam dia. Pasal apa? Pasal Tuhan nak bagi. Aku kan kira hang siapa dia. Kita ni masalahnya duk ukur amalan kita dengan pemberian Tuhan. Tuhan kata amalan hang tak nak kena-mengena dengan apa yang aku nak bagi. Sebab amalan hang sendiri pun adalah yang aku bagi. Bukan yang hang buat sendiri. Jadi bila kita kenal yang ni, kita jadi orang yang menyerah. Dia panggil tawakal. Orang yang tawakal 100%. 100%. Sebab kita tahu dia nak bagi, dia tak perlukan sebab. Sebab Tuhan tidak membukakan bagimu, melainkan dia akan memperkenalkan diri kepadamu. Apa dia? Selama hang hidup atas dunia ni, pengasuh, pentadbir, pengatur, pemimpin adalah aku. Tuhan abang, alhamdulillahirabbil alamin. Puji bagi aku, pentadbir bagi sekalian alam. Jadi selama ni aku duk jaga hang. Hang jangan duk tengok yang lain. Hang jangan duk nampak yang lain. Hang kena tengok akulah yang mengasuh, mentadbir diri hang daripada pagi sampai ke pagi. Tak ada siapa pun urus untuk hang. Dia nak bagi kita pakai baju. Dia bagi, dia buat orang yang boleh tanam kapas. Dia bagi tumbuh kapas.
Dicipta orang yang pandai kutip kapas, dihimpun kapas. Dicipta orang yang pandai ambil kapas, jalin buat benang. Dicipta orang yang pandai ambil benang buat kain. Dicipta orang yang pandai ambil kain potong buat baju. Dia cipta kita tukang selum baju, duk nganga ni. Dia tak nampak Tuhan jaga dia. Dia buat ikan temenung tu 50 batu nautika tengah laut. Dia buat orang yang pandai ambil ikan temenung, pandai buat pukat, pandai buat bot, pandai buat enjin. Bawa mai buat perih tunggu di pantai. Tukar duit, ambil ikan temenung hantar pergi di darat. Dapat kat orang market pakai selok pendek ambil jual. Lepas tu dapat kat kita balik goreng-goreng borang bunyi, nak pinggan tolak masuk cantik. Tak memikir pasal apa pun, pasal aku jaga untuk orang. Siang malam tak penin, tak gaduh koplah. Kita makan, pergi makan je. Semua siap. Tuhan buat bini penuh dengan rasa kasih sayang. Masak, hidang, tunggu. Kita tokak, ngap. Kenyang, pinggan kita tinggal, orang lain basuh. Tuhan jaga macam tu. Lepas tu hari itu buat koplah. Kunun-kunun kita ni nak boleh buat sendiri. Tuhan kata, aku yang atur hidup yang akan kabut pasal apa? Setiap apa yang terima, mengakulah tidak ada Tuhan melainkan aku. Kita tak nampak, kita dah buat pandai sendiri. Pasal apa? Pasal kita suka nak membenarkan apa yang Nabi kata. Mereka menanti hari pengiraan Yaumul Hisab dengan penantian yang peluhnya hingga ke hidung. Suka lagu tu. Suka nak jadi macam tu. Orang bagi warning, siap-siap dah. Nabi bagi warning 1400 tahun dah. Kita bagi amaran untuk kita bersedia. Kita ada buat kali ni, kita ada buat pasal. Esok nak beratur panjang. Agak-agak tuan-tuan lah. Orang Pulau Pinang saja nak beratur masuk daripada masyarakat agak-agak macam mana? Orang Pulau Pinang saja, kita ambil orang Kedah banyak sangat. Pulau Pinang cukup. Dari zaman Francis Light, zaman Francis Light kot, baru ni kot. Ambil dari zaman tu, Dom Mak Dom tu. Cuba atur orang nak sampai giliran kita daripada masyarakat esok berapa lama? Tentu larat tu. Tunggu bah 15 minit mengingat. Nak tunggu nak kira sesuatu. Kalau kira semayang saja tak apa. Kira semua daripada umur taklif. Umur kita dituntut berapa tahun? 15. No. 15 tahun sampai lah berapa tahun? 50. Ada berapa tahun? 50 tolak 15. 35 tahun. 35 tahun tuan-tuan abang dekat saya. Siapa di sini? Di sini ni. Terus saya tanya orang lain. Yang selama 35 tahun ni semayang sekali tak tinggal. Angkat tangan. Dan tuan-tuan nak tanya apa semayangnya? Semayang subuh, semayang Isya. 365 hari. Sehari tak tinggal dari umur 15 sampai umur 20. 5 tahun. Sehari tak tinggal. Tuan-tuan ingat apa? Ingat pulut lah. Tanya satu-satu. Tiap-tiap orang kena tanya. Tak tahulah kita beranak-beranak ni semayang dah. Sampai lah ni tak tinggal semayang tak tahu lah. Kan? Tuang ke apa? Lah ni lah baru nak dia orang dulu jin tu jin. Lepas tu nak beranak. Lepas tu besok Tuhan nak tuntut hak tak puas hati. Tuhan nak tuntut hak tak redha lagi. Tuhan nak tuntut hak tak faham. Hak tak reti. Hak malas. Allah ya Karim. Jangan cari pasal lah tuan-tuan. Tunggu mengaji ni pun dia lemah kaki dah tuan-tuan. Tunggu mengaji. Sah dia sakit tang tu, sah dia sakit tang ni. No, nak tunggu nak berabil tu. Kalau Nabi Adam kenal kita tak apa, Nabi Adam tengok kita, ni makhluk mana? Kata apa? Dia sahih lain, kita sahih lain. Nabi Adam 48 kaki tau. Kalau dia berdiri, kita duduk di tumit jadi kai hilang. Kita ni 11 kaki tinggi, nak tahan lagu mana 5 kaki lebih ni. Allahu Akbar. Tiba-tiba hari ni kita dah buat tak kenal Tuhan lah. Kita dah buat jual kita dunia ni. Allah Tuhan. Dah masuk tu. Dah ya. Masuk tu abang saya nak ceramah tadi rumah ni. Mana lah tu. Barang-barang. Sebab Tuhan tidak bukakan bagimu melainkan dia akan mengenalkan diri kepadamu. Tidakkah kau ketahui bahawa makrifah itu semata-mata pemberian kurnia Allah? Dia nak apa kata? Makrifah ni bukan jalan cari. Makrifah ni jalan anugerah. Pasal apa makrifah tu dapat? Sebab Tuhan itu maha pengasih dan penyayang. Tuan-tuan hak duk main ni kerana ada pengenalan. Tak ada pengenalan tak main tuan-tuan. Paling tidak kenal apa? Duk main semayang. Kenal sakaratul maut. Paling tidak tak kenal Tuhan pun kenal malaikat
Mau Israel. Siapa pernah jumpa dah Israel? Cuba angkat tangan, cerita kat saya sikit. Dia main guna. Kalau muka mengantuk lagu kita ni, dia main muka tak elok tuan-tuan. No. Dia main ziarah ni setiap hari duk main cek. Duk cek takut terlepas. Batuk dia kali. Batuk hilang dah, ada lagi batuk lepas. Satu saat dia tak tinggal. Dan kita tak tahu pun dia nak main lagu mana. Jadi kita kena jadi orang yang kenal ni. Setidak-tidaknya kita kenal maut itu satu benda yang bawa fitnah dalam hidup kita. Kita jangan duk jadi orang yang ghafilin, yang lalai. No. Kemudian dia sebut, maka di manakah letak perbandingannya antara hadiahmu, iaitu amalan-amalan kita nak tunjuk rasa syukur, dengan pemberian kurnia Allah kepadamu. Tentu lebih hak Tuhan bagi. Sebab hak Tuhan bagi ini lebih sempurna dan lebih baik bagi kita. Ma'rifah, iaitu mengenal kepada Allah. Kita kan Nabi sebut, pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Islam rukunnya 5. Apa dia Islam? Yang selamat. Orang yang duduk dalam Islam ni orang yang selamat akidah, selamat pegangan dia, tak mempercayai sesuatu. Satu lagi, orang yang duduk dalam Islam ni orang yang selamat ibadah dia, tak dilakukan hanya kerana Allah, bukan kerana yang lain. Ni Islam. Kedua iman, kepercayaan yang tak dipaksa, kepercayaan yang datang sendiri dalam diri kita tanpa dipaksa. Kita percaya 2 benda besar. Daripada 6 perkara yang kita percaya, 2 benda ni induk kepercayaan kita. Pertama, percaya pada Allah. Kedua, percaya pada hari akhirat. Yang lain semua cabang, 2 tu induk. Jadi hak 2 ni kita percaya sungguh, maka orang itu sempurna Islam, sempurna imannya, sempurna keselamatannya. Tetapi tak akan lebih sempurna melainkan dia ada ihsan. Ihsan ialah makrifah. Bila Nabi sebut, sembahyanglah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Sekiranya kamu tak pasti kamu melihat Allah, ketahuilah dan yakinlah Allah Ta'ala melihat apa yang kamu lakukan. Ini ihsan. Ini adalah kenal. Bila ada kenal lagu ni tuan-tuan, hati tak berani duk dikeleng waktu solat. Allahu Akbar, tunggu. Kita ni Allahu Akbar di mulutnya, dalam ronda kata Allahu Akbar. Helmet nak kuat naik tak tahu. Sekejap lagi hujan turun ikan 9 penuh dah. Kita merepek helmet duduk dalam motor. Kita Allahu Akbar. Bola final malam ni. Baru-baru ni Malaysia lawan Indonesia kan, hari Sabtu kan, hari Sabtu malam. Saya duduk mengajar, ibu pekat duduk tengok jam mangkam-mangkam ni. Duduk tengok jam, saya kata buat apa duduk kalang kabut tengok jam pula, pasal apa? Saya tak tahu ni. Semua orang duduk tengok jam. Saya kata pasal apa ni? Tak abang dia tak abang, tak kenal. Dia duduk cangak aku. Lepas tu hak seorang kata, saya bola final Ustaz. Saya sebut bola, aku habis lambat pada menang. Dia boleh tengah mengaji, dia teringat ke bola. Tengok. Macam mana? Tengah duk mengaji ni. Mengaji bukan mengaji bab fiqh, bukan mengaji bab tafsir, mengaji bab tauhid, mengaji tentang mengenal Tuhan ni. Lah dia masih teringat bola. Noh. Katalah Tuhan bagi tanda-tanda kiamat tu dekat dan bagi benda hak nafsu suka. Nak ambil berat hak mana? Tanda kiamat dia bagi dekat sangat, boleh tahu lah. Apabila langit terbelah. Langit tu kuat dan dia bercantum. Bila Tuhan belah, tentu tak kuat dah, tentu nak hancur. Masa tu kalau bola final Piala Dunia Brazil lawan Itali, nak tengok mana? Sampai dia kata, apabila unta yang bunting ditinggalkan. Orang Arab ni kalau dengan unta tak ada punya hebat. Unta ni kenderaan mereka yang paling penting. Waktu nak berlaku kiamat, unta pun dia tinggal, dia tak boleh tahu. Macam mana? Masa tu dunia je nak. Masa tu baru kita tahu, kata, selama ni Tuhan tu kata, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu betul ya. Sesungguhnya kehidupan dunia tu kosong dan menipu pada mereka yang terpedaya. Jangan jadi manusia itu sangat jadi khosirin, jadi rugi. Maka tidak usah kau menghiraukan, iaitu itu adalah puncak keuntungan seorang hamba, iaitu mengenal Allah. Maka bila Tuhan telah membukakan bagimu suatu jalan untuk mengenal kepadanya,
maka tidak usah kau hiraukan berapa banyak amalan perbuatanmu, meskipun masih sangat sedikit amal kebaikannya. Nak abang kata, kita jangan jadikan sebab amalan kita Tuhan nak bagi kita kenal dia. Tuhan nak bagi kenal dia, tak kira siapa dia nak pilih, dia pilih lah. Kita minta lah kita tersenarai dalam orang-orang yang duduk dalam makrifah, kenal Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bila kenal Allah Ta'ala ni, kita jaga semua perkara, sebab kita takut tuntutan besar mai kat kita. Kalau budak-budak umur 5 tahun buat salah, tak apa, sebab dia tak tahu. Tapi kalau budak-budak umur 17 tahun buat salah, tak boleh, sebab dia tahu. Kalau orang yang tak buat ibadat sebab dia tak kenal, boleh gagah kira. Tapi kalau orang tak buat ibadat sebab dia kenal, dia tak buat ibadat juga, tak ada kompromi. No. Jadi orang kenal dia takkan tinggalkan ibadat, dia mesti buat sebab dia tahu yang aku berurusan adalah dengan pentadbir alam, bukan dengan benda kecil. Dan sebab makrifah suatu kurnia pemberian langsung dari Allah, maka dia sekali-kali tidak tergantung kepada banyak atau sedikitnya amal kebaikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila aku menguji hamba-Ku yang beriman, Tuhan kata, apabila aku nak bagi ujian kepada hamba-Ku yang beriman, kemudian dia tidak mengeluh kepada pengunjung-pengunjung. Contohnya macam ni, Tuhan bagi dekat kita sakit gigi. Orang mai kita tak pernah tunjuk dekat dia walaupun dengan muka herat, kata kita sakit gigi. Sebab kita tahu ini adalah ujian Tuhan. Tak pernah dua abang hantar sakit lah, bengkak dalam, dia duk cerita kat orang tu. Maka Tuhan kata, orang ni kalau bagi kat dia dengan ujian, dia tak cerita dekat siapa pun. Dia senyap. Ada bisui di punggung, tak boleh duduk straight. Dia tak pernah tunjuk hebat tu. Dia tak bagi orang tahu kata dia sakit. Orang macam ni, kepada pengunjung-pengunjungnya, maka aku lepaskan dia dari ikatanku. Apa dia? Dari perkara-perkara berat sebagai jalur kehidupan, iaitu kepayahan dalam menghadapi kemiskinan hidup, kepayahan dalam menghadapi kesakitan dan sebagainya. Orang ni mudah terlepas, tak merasa satu benda yang menghalang bagi dia untuk meneruskan hidup. Tuhan lepaskan dia. Aku ganti baginya daging dan darah yang lebih baik dari semula. Aku ganti hidup dia dengan perangai orang-orang yang beriman dan bertawakal dan redha. Dan ia boleh memperbaharui amal, sebab yang lalu telah pun diampunkan semua. Kerana dia orang yang tak mau cerita dekat orang kepayahan yang Allah Ta'ala timpakan dekat dia. Ini kita tak ada duit pun cerita dekat orang. Duk jadi orang keluh kesah pasal apa? Tuhan hantar kita mai ke dunia dengan tak ada duit sekupang pun. Masa lahir ni tak ada duit. Tak ada, jangan kata duit, baju pun tak ada. Telanjang bulat tu mai ke dunia ni. Daripada agung turun sampai cacainya kita ni, semuanya telanjang bulat. Lepas tu dia bagi sikit-sikit. Apabila dia ambil balik, dia buat muka 3,5 doang siapa. Kita bukan ada apa pun. Tuan-tuan, mati saja apa kita ada. Tak ada satu benda, walaupun dalam bank CIMB ada 10,000, Maybank ada 12,000, mati saja 2 gram. Mereka balut kita dengan kain tetron hak murah RM1 kupang semeter. Mereka buh kapai, mereka buh kapur baru. Spek mata pun mereka buang. Ni spek mata ni penting lah, mereka buang. Jam tangan pun mereka buang. Gigi palsu je mereka tak buang. Pasal buh bila tak puas segak kalau buang. Mereka ikat, mereka bungkus, mereka balut, mereka ikat 5-6 penjuru, mereka bibur dalam tanah. Apa yang ada dekat kita masa tu, tuan-tuan abang mai? Abang azatkan saya, kita ada amalan. Kalau ikhlas, kalau amalan tak ikhlas, tuan-tuan ingat ikut serta kita. Kita ada ilmu. Kalau hak baik, ilmu tak bawa kebaikan, tuan-tuan ingat nak pergi sekali dengan kita. Kita ada apa? Kita ada Tuhannya. Kalau kena, kalau tak kena, bukan nak kira dah. Mai. Lauk aku dah hari ni. Cantik, kamai aku mana tunggu hang lama dah. No, mungkin apa tu, Israel duk SMS aku, hang dia ni mai hang pelasah itu okey. Pasal pada ni mah tak ada dijual kan. Masa tu ramai pergi rumun. Pakat jurus ayam. Jurus ayam tak kubur nak buat apa? Tak guna dah. Habis tu masjid pun jarang main. 1 jam cukup lah. Dia kena ambil baik masjid tu tarik. Buka full belas bagi penuh kubur tahan betul bagi dia besar. Boleh jurus ayam pula dah.
Lepas tu doa-doa lahum ni, dia balik melingkup habis, tinggal siapa? Kalau kawan-kawan tak pergi, tak apalah kawan-kawan. Bini pun tak pergi. Bini dia tengok juri-juri pingsan. Bini kerja pingsan. Lepas tu anak sulung lah. Dia kepala kuasa. BMW tinggal. Banglo tinggal. Tanah kebun tinggal. Dia anak sulung. Dia main renyak kita kubur. Renyak. Belah kepala tu tekan dia buat. Dia nanti bisik dulu. Jangan duk balik main. Nak bagi patah bayar. Lepas tu dia balik ni raya orang dia babi. Kalau raya dekat, ni mati bulan Muharram. Raya lama lagi. Duk lah hang. Layak buruk sangat. Ambil panggung hang. Baru tahu. Masa tu nak cari siapa? Agak-agak nak bagi selamat kita dalam kubur. Waktu tu siapa dia? Agak-agak Tuhan. Hari ni Tuhan pun tak kenal. Hari tu tunggu Tuhan selamatkan kita. Siapa nak bagi? Tersedut mimpi lah. Dalam semayang sebut nama Tuhan pun tak betul. Allahu Akbar. Wa Akbar boleh. Habis baca pun tak betul. Lepas tu nak suruh Tuhan selamatkan kubur. Pirah. Ingat apa? Rasulullah kata kat Siti Fatimah, wahai Fatimah, aku ni Rasul, kamu anak aku, tapi aku tak dapat bagi garanti kepada kamu yang kamu akan selamat seandainya kamu tak beriman, wahai Fatimah. Anak dia pun dia kata lagu tu, tambah nak kacau bilau lagu kita. Sajalah, bukan lagu tu, tapi lagu tu kan. Dan tunggu masa nak sampai. Tapi tunggu dengan cerdik, jangan tunggu dengan jahil. Tunggu dengan jahil, binasa yang kita dapat. Jangan cari pasal tuan-tuan. Duduk dalam perut mak 9 bulan 10 hari. Duduk atas dunia 60 tahun. Masuk dalam kubur berapa tahun dah? Dia bukan pelan pendek, dia pelan panjang. Dalam kubur tu Nabi Nuh mati dah, Nabi Lut mati dah, Nabi Syuaib mati dah. Semua wafat habis dah. Sampailah tak kiamat. Agak-agak berapa lama daripada tu? Lama daripada tak kiamat lagi ni kita pula. Kita ni kalau mati pi sedekah banyak kan, mati pi baca Quran banyak, bagus ya. Metro ya duk baca Quran tak baca. Mujung ada semayang 5 kali sehari, boleh ke baca Fatihah 17 kali sehari? Kalau semayang 3 kali ya sehari? Tak habis dia main angin kepala angin buat tak. Diriwayatkan Allah telah menurunkan wahyunya kepada salah seorang nabi. Aku telah menurunkan bala ujian kepada seorang hamba, maka ia berdoa dan tetap aku tunda permintaannya. Akhirnya ia mengeluh, maka aku berkata kepadanya, hai hambaku, bagaimana aku akan melepaskan daripadamu rahmat yang justru bala itu mengandungi rahmatku. Dia bagi dalam bentuk bencana, kawan tu tak seronok. Ya Allah. Tuhan kata, aku tak mau cabut bala tu sebab apa? Dalam bala tu ada rahmat untuk hang. Ada rahmat banyak untuk hang, aku tak mau buang bala tu. Pasal apa pula hang tak mau terima? Cuma aku sembunyi daripada hati hang supaya tak faham. Kata, itu adalah rahmatku. Pasal apa? Aku nak bagi hang banyak. Kita tak mau. Kita mau baik ya, kan? Mau sihat, bagi sakit muka, susah hati. Walhal, orang yang rajin sebut nama Tuhan ni orang sihat ke orang sakit? Orang sakit. Sakit teruk waya sampai 8. Nak waya. Dada waya, lubang hidung waya, telinga waya. Waya kata. Dia tengok waya, Allah. Dia bunyi Allah ya. Tengok apa tu, mesin duk jalan tu Allah. Bunyi. Tengok misi, Allah. Banyak dia kata. Dalam sakit tu kawak juga tu. Dan lagi. Maka aku berkata kepadanya, hambaku, aku akan melepaskan. Bagaimana akan aku lepaskan daripada rahmat? Justru bala itu mengandungi rahmatku. Kerana dengan segala kelakuan kebaikan kau tak sampai ke tingkat yang akan kuberikan kepadamu. Dengan kelakuan ibadat tapi dengan sedikit bencana sampai. Maka dengan bala itulah kau dapat mencapai tingkat dan kedudukan di sisi Allah. Semua rasul-rasul, semua nabi-nabi, semua al-awliya, semua para anbiya dicampakkan kepada mereka bala dan bencana. Maka mereka bertambah kuat dan bertambah iman kepada Allah. Masuk tu ni. Masuk dah. Jadi. Masuk Allah. Nanti kita jumpa dia nak tahun depan lah ni, hujung tahun ni. Jadi buat 1000 kan, 2013 insyaAllah. Kalau tak ada air lah, lebih kurang minta maaf banyak. Ambil air elok sudah, tak elok tinggal. Ambil dan guna, jangan duk ambil betul yang tak guna pakai.
isteri dia buat muka abang dia senyum-senyum. Dia tarik muka abang. Dah tak boleh berjalan. Sabar. Sabar. Sampai masa dia bagi berjalan, saya berjalan. Terus kalau kamu pasal Tuhan dia atok hidup indah kalau dia atok sendiri. Jadi bagi bini tenang. Tu adalah faedah menyanyi kan. Anak dia buat perangai abang sabar. Cik, boleh hidup macam ni pun alhamdulillah. Orang lain berteruk lagi dah. Kita boleh hidup selesai. Supaya ilmu yang kita pelajari itu ada manfaat. InsyaAllah mudah-mudahan dirahmati dan berkati. Saya sudahi dengan apa qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiy بجاه ختم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Salam marhaba. Jangan. Tak imam. Mana imam? Itu dia patut dah oleh.